Rezeki hasil pelaksanaan projek ikonik baru Kelantan, projek Laman Warisan Kampung Laut, turut dinikmati usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan. Sejak April lalu, sebanyak 23 outlet perniagaan beroperasi sepenuhnya melibatkan dua komponen utama iaitu laman serunding dan laman seni. Selain lebih selesa, peniaga yang ditemui mengakui hasil jualan mereka meningkat ketara, terutama ketika cuti umum dan hujung minggu. Kebanyakan mereka mengusahakan perniagaan berasaskan produk tempatan seperti serunding, dodol dan sos cili. Alhamdulillah duduk tempat baru ni sambutan yang agak menggalakkan lah daripada penduduk tempat pengunjung luar pun ada, pelacung ada mari. Hak paling kemuncaknya biasanya hari Minggu lah, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okeylah duduk tempat baru ni. Jadi kita berterima kasih lah kepada kerajaan negeri dan juga Pengajian Persatuan inisiatif dia orang buat satu tempat laman serunding ni. Sambutan okeylah untuk pengetahuan ramai orang. Senanglah dia orang nak mari datang sini tengok serunding macam-macam masa dia orang itulah. Kalau kat tempat kita ni kita ada serunding, ada dodol. Buat sendirilah. Yang lain ni semua ni produk IKS lah. Peniaga juga berharap beberapa kemudahan dinaik taraf, khususnya kemudahan fasiliti awam bagi kesenangan pengunjung. Patutnya bilik air saya Pak Jambil dia tak kuat air dah ni. Ada sosok dua bilik air tu dia nak rumah air tak boleh dia punya macam naik. Itu air daripada ni macam mana tak boleh dia tak kuat macam mula-mula itu okey. Pada ni air jadi dia kena vacuum ni. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad yang meluangkan masa meninjau operasi kawasan pembangunan berkenaan turut mengesyorkan pihak berkaitan supaya sentiasa mengadakan hubungan baik bersama peniaga agar sebarang permasalahan dapat ditangani sebaiknya. Peniaga ni perlu ada dialog lah sebesar saya. Mana sebulan sekali dialog dari segi perniagaan, dari segi mungkin pembiayaan, air ke apa ke, ya, parking, ya, kebersihan. Itu cadangan kami lah supaya diadakan semasa ke semasa. Setiap kali adakan dialog dengan pengusaha-pengusaha supaya ada komunikasi dua hala lah antara pihak kerajaan dan pihak pengusaha. Pembangunan Kampung Laut merupakan salah satu inisiatif Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC untuk mengekalkan tradisi perkampungan di samping meningkatkan taraf ekonomi dan sosio penduduk setempat melalui peluang keusahawanan. Sejajar dengan tonggak kelima Perintah Ulung, Panglima Tentera Darat ke-28, peningkatan hubungan tentera darat dengan orang awam dalam meningkatkan keyakinan dan pengiktirafan rakyat kepada tentera, Angkatan Tentera Malaysia ATM terus menyantuni masyarakat menerusi program Jiwa Murni PJM. Saksikan laporan yang saya sediakan. Panglima Brigade ke-8 Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Abu Hassan Asy'ari Khamis, Elaya Syafi'i berkata, menerusi program Jiwa Murni PJM, sebanyak 48 buah rumah disasar untuk dibaik pulih dan bina baru tahun ini. Daripada jumlah itu, 41 buah rumah untuk dibaik pulih di Kelantan, 6 di Besut Terengganu dan 1 bina baru. Kita harapkan agar program ini PJM dan juga Kelantan FM Ambil Peduli dapat diteruskan lagi untuk masa-masa akan datang, di mana kita menyantuni warga di Kelantan yang mana yang kurang berpeluang untuk hidup dengan lebih baik dengan membantu mereka. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyempurnakan program CSR PJM dan Kelantan FM Ambil Peduli bersama RTM Zon Timur di Felda Ciku 3 Gua Musang. Saya terharu, gembira, sedih semua bercampur sebab saya rasa macam mimpi. Inilah impian yang saya impikan selama ini. Akhirnya tercapai. So saya terharulah. Sempena program itu juga, ATM dan Jabatan Penyiaran Kelantan berkolaborasi dalam menjayakan program CSR sempena Bulan Kemerdekaan yang bermatlamatkan kebajikan dan semangat gotong royong dalam membantu golongan yang kurang berkemampuan. Penglibatan daripada rakan daripada Pahang FM dan juga Kelantan Terengganu FM juga memberikan satu suntikan semangat untuk kita di Zon Timur, RTM Zon Timur untuk meneruskan lagi program-program kecanaan kita kepada keluarga Malaysia yang memerlukan bantuan.
1,422 atlet serta pegawai kontijen Kementerian Pendidikan kini berkampung di Kelantan bagi menjayakan kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah MSSM 2022. Dua acara dipertandingkan iaitu kriket dan bola baling yang bermula semalam sehingga Rabu ini. Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, Muhammad Nuzahan Muhammad Zain berkata, selaku tuan rumah, Kelantan menyasarkan untuk merebut gelaran juara bagi kedua-dua acara yang dipertandingkan, terutamanya sukan kriket sekaligus mengekalkan kejuaraan pada kejohanan lalu. Pada tahun ini kita ada sedikit kelainan yang mana selepas pandemik ini kita ada sedikit perubahan format untuk kejohanan. Kita mengurangkan bilangan atlet atau pemain untuk sukan kriket ni dan juga kita memendekkan sedikit masa untuk penyesuaian pemain-pemain kita dengan keadaan yang kita baru bermula selepas pandemik COVID-19 ni. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika meninjau kejohanan kriket MSSM di Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru. MSSM 2022 yang berlangsung sejak semalam melibatkan 22 jenis sukan yang dilaksanakan serentak melibatkan 15 negeri. Kelantan FC masih belum mahu mengangkat bendera putih walaupun peluang bergelar juara Liga Premier musim ini semakin tipis susulan kekalahan kepada Selangor FC 2 semalam. Ketua Jurulatih Rizal Zamri Yahya berkata situasi itu menyebabkan pasukannya kini terpaksa bergantung kepada keputusan terakhir Johor Darul Takzim JDT 2 yang kini berada di tangga teratas Liga. Menurut Rizal, Kelantan masih tetap turun dengan misi memburu 3 mata pada aksi terakhir menentang pasukan Kelantan United 30 September nanti. Pengendali berusia 43 tahun dari Johor itu turut menasihati para pemainnya supaya melupakan kekalahan semalam dan fokus kepada usaha memperbaiki kelemahan sendiri. Semalam, hasrat The Red Warriors untuk memintas kedudukan pendahulu Liga Premier JDT 2 terbantut selepas tewas 1-2 kepada Selangor FC 2 di Stadium Sultan Muhammad keempat. Tuan rumah mula ketinggalan 2 gol di babak pertama menerusi jaringan Muhammad Alif Izwan Yuslan pada minit ke-28 dan Ash Sharvin pada minit ke-34. Meskipun sepakan penalti Muhammad Ghaffar berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-76, ia sudah terlambat untuk membantu mereka mengutip sekukuh sekurang-kurangnya 1 mata. Selepas 17 perlawanan Liga Premier, Kelantan kini berada di tangga kedua Liga dengan mengumpul 36 mata kurang 3 mata berbanding JDT 2 yang akan berdepan Selangor 2 pada aksi terakhir. Paparan itu tadi menakhiri perkembangan di Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Terima kasih Amirul.